Assalamualaikum anak-anak gemilang 4. Hari ini kita masuk tajuk baru tau, iaitu masa dan waktu. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.1 waktu dalam jam dan minit. Standard pembelajaran pula 4.1.1 menjelaskan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti dan 4.1.2 menjelaskan waktu sebelum, semasa dan selepas aktiviti. Objektif pada hari ini ialah murid mestilah menjelaskan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 maklumat berkaitan aktiviti dalam jadual waktu dengan tepat. Dalam video pengajaran cikgu pada hari ini, mula-mula sekali kita akan ulang kaji cara membaca jam. Kemudian, cikgu akan ajar kamu cara membaca jadual waktu. Yang ketiga, kita akan bersama-sama menjawab soalan berdasarkan jadual waktu. Pertama sekali, jom kita ulang kaji cara membaca jam. Hai murid-murid, hari ini Cikgu Lee akan mengajar kamu cara untuk membaca jam. Kamu semua pandai tak baca jam? Di sini kita ada muka jam, jarum minit, jarum jam dan juga jarum saat. Lepas ni, siapa yang tak pandai baca jam tu mesti pandai lepas Cikgu Lee dah ajar. Baiklah, di sini ialah muka jam. Nombor 12 di bahagian paling atas dan jarum yang bergerak dari kiri ke kanan. Inilah yang kita sebut sebagai mengikut arah jam. Jadi, dari nombor 12 kita bergerak ke nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan kembali semula ke 12. Ini pula ialah jarum jam. Jarum jam adalah lebih pendek daripada jarum minit. Sekarang, ini pula ialah jarum minit. Jarum minit lebih panjang dan akan menunjukkan masa dalam minit. Yang paling halus ini pula ialah jarum saat. Jarum saat menunjukkan jumlah saat yang sedang berlaku dalam 1 minit. Tetapi dalam pengajaran hari ini kita tak perlukan jarum saat sebab jarum saat tidak ditunjukkan dalam waktu mengenal masa. Jadi kita akan keluarkan dulu jarum saat ini ya. Sekarang mari kita fokus kepada jarum jam. Jarum jam akan menunjukkan nilai jam yang sedang kita berada pada waktu sekarang ini. Sekarang pula jam 3. Sekarang pula jam 4. Kalau menghala ke-5, sekarang jam 5. Jam 6. Dan seterusnya. Jika kedudukan jarum jam berada pada tengah-tengah seperti ini, sekarang tetap dipanggil jam 3 kerana jarum belum sampai lagi ke nombor 4. Jarum jam bergerak seiring jarum minit. Minit 1, minit 2, minit 3, minit 4, minit 5, minit 10, minit 15, minit
20, minit 25, minit 30, minit 35, minit 40, minit 45, minit 50, minit 55, minit 60. 60 minit bersamaan 1 jam, manakala 60 saat bersamaan 1 minit. Sekarang, cuba murid teka waktu yang ditunjukkan oleh jam ini. Adakah pukul 12, pukul 3 atau 3.30? Jawapannya adalah betul tu, 3. Kerana jarum jam terletak pada pukul 3 dan jarum minit terletak di tengah-tengah iaitu pada pukul 12. Mari cuba lagi sekali. Sekarang pukul berapa? 4.15, 5 atau 4.30? Ya, betul. Jawapannya adalah 4.30 atau 4.30. Sekarang kita ke segmen kedua iaitu belajar cara membaca jadual waktu. Berikut ialah jadual waktu yang cikgu ambil dari buku teks kamu. Terdapat 2 kolom yang menunjukkan masa dan juga aktiviti yang sedang berlaku. Contohnya, pada 7.55 pagi, aktivitinya ialah bertolak ke Pulau Langkawi. Kemudian, pada jam 11 pagi, melawat Kota Mahsuri. Ini pula ialah jadual bagi acara larian ceria. Pada jam 7 pagi, acaranya ialah pendaftaran peserta. Kemudian, 8 pagi adalah perasmian oleh tetamu kehormat. Ini pula ialah jadual waktu cikgu pada waktu hujung minggu. Anak panah ke bawah menunjukkan semakin bertambah masa dalam satu hari. Di sini pula ialah jadual waktu bagi murid tahap 1 aliran perdana. Terdapat penambahan tajuk iaitu hari yang merangkumi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Di sini pula ialah jadual waktu kelas kamu. Kita sedang belajar subjek matematik. Seterusnya, mari kita menjawab soalan berdasarkan jadual waktu. Sekarang, cuba murid lihat jadual waktu kelas ini. Pada bahagian masa, terdapat waktu bermula dan juga waktu berakhir. Contohnya, untuk perhimpunan pada hari Isnin, bermula pada pukul 7.40 pagi dan berakhir pada pukul 8.10 pagi. Soalan pertama, perhimpunan bermula pada pukul berapa? Jadi, berdasarkan jadual, murid perlu bulatkan dahulu perkataan perhimpunan dan lihat pada masanya. Jadual menunjukkan masa perhimpunan ialah pada pukul 7.40 pagi. Seterusnya, soalan yang kedua, kelas matematik bermula selepas kelas. Pertamanya, murid mestilah tandakan matematik di dalam jadual dan murid perlu lihat kolom di sebelahnya. Subjek apa ya sebelum matematik? Ya, betul. Jawapannya ialah subjek bahasa Inggeris. Jadi, kelas matematik bermula selepas kelas bahasa Inggeris. Soalan ketiga, waktu rehat berakhir pada pukul. Jadi, sekarang kita akan bulatkan dulu waktu rehat, kemudian lihat pada masanya.
Waktu rehat bermula pada pukul 10.10 dan berakhir pada pukul 10.30 pagi. Jadi, waktu rehat berakhir pada pukul 10.30 pagi. Soalan keempat, nyatakan waktu kelas bahasa Melayu. Mula-mula sekali, kita perlu tandakan bahasa Melayu di dalam jadual, kemudian murid lihat pada masanya. Jadi, waktu kelas bahasa Melayu ialah pada pukul 8.10 hingga 8.40 pagi hari Isnin dan 8.40 hingga 9.10 pagi hari Selasa. Sekarang, soalan terakhir. Sebutkan mata pelajaran sebelum pukul 9.40 pagi hari Selasa. Langkah pertama, murid perlu bulatkan pada masa 9.40 pagi dan tandakan pada hari Selasa supaya murid tidak terkeliru. Lihat pula pada waktu sebelum 9.40. Jadi jawapannya ialah kemahiran hidup masakan. Tahniah diucapkan kepada semua anak-anak Gemilang 4 yang telah menonton video ini. Terima kasih. Mudah saja kan pengajaran kita hari ini? Jangan lupa siapkan tugasan cikgu. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.